Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 20 Ogos, anda bersama saya Azaria Tagaya. Tajuk utama tengah hari ini, Zakir Naik dilarang beri ceramah awam di seluruh negara. Kereta bawa daun ketum rempuh trailer di Kelantan, seorang maut, pemandu larikan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis melarang penceramah antarabangsa Dr. Zakir Naik daripada menyampaikan ceramah awam di negara ini. Menurut Ketua Komunikasi Korporat Polis Diraja Malaysia PDRM, Dato' Asmawati Ahmad, arahan itu dikeluarkan kepada kesemua kontingen polis di seluruh negara atas faktor kepentingan keselamatan dan memelihara keharmonian kaum. Perkara itu disahkan Dato' Asmawati dalam satu kenyataan kepada media. Ahad lalu, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata penceramah itu perlu disiasat kerana kenyataannya melanggar peraturan yang mencetuskan ketegangan kaum di negara ini. Setakat ini, 7 negeri mengeluarkan arahan melarang ceramah Dr. Zakir, iaitu Melaka, Johor, Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Sarawak. Semalam, Dr. Zakir sekali lagi dipanggil ke Bukit Aman bagi menyambung keterangannya hingga lewat malam berhubung ucapan berbau perkauman dalam satu program di Kelantan baru-baru ini. Siasatan dilakukan di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan, iaitu sengaja mengaibkan dengan niat membangkitkan pecah keamanan. Dr. Zakir Naik dikenali sebagai penceramah yang mempunyai kepakaran dalam perbandingan agama. Beliau juga lulusan Sarjana Perubatan dan Bedah dari Universiti Mumbai. Pada 1991, beliau meninggalkan kerjaya Doktor Perubatan dan beralih kepada bidang dakwah. Sementara itu, Dr. Zakir Naik memohon maaf berikutan ucapannya yang dianggap mengguris hati masyarakat bukan Islam. Menerusi satu kenyataan, Dr. Zakir sekali lagi menegaskan beliau tidak resis. Malah kenyataannya sebelum ini didakwa digunakan dengan rekaan yang ditambah padanya. Beliau juga menegaskan selalu mendukung keamanan kerana itulah pendirian Al-Quran. Dr. Zakir juga sedih apa yang berlaku menyebabkan orang bukan Islam menganggapnya resis. Dalam perkembangan berkaitan, Polis Johor berkata sehingga kini sebanyak 244 laporan di seluruh negeri itu yang dibuat terhadap Dr. Zakir. Ketua Polis Johor, Dato' Muhammad Kamaruddin Makdin bagaimanapun berkata, keputusan melarang atau membenarkan beliau mengadakan ceramah umum terletak pada Jabatan Agama Islam Johor. So, di Johor ini saya akan berikan nasihat dan juga pandangan kepada Jabatan Agama Islam Johor, dan kita pun sebenarnya telah pun saya dipahamkan ataupun bahawa sebarang program untuk penceramah Zakir Naik ini di Johor ini kita akan tidak benarkanlah, sebab kita tak mahu mewujudkan kontroversi dan juga ketidakharmonian di Johor ini. Bagaimanapun keputusan adalah di bawah Jabatan Agama Islam Johor. Saya akan beri pandangan, pendapat dan juga di sudut keselamatan. Jelasnya di Johor, sebarang penganjuran atau jemputan penceramah agama perlu mendapat kelulusan Jabatan Agama Islam Negeri. Pihaknya sehingga kini tidak menerima sebarang permohonan untuk menjemput Dr. Zakir bagi sebarang program. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis serah terima tugas timbalan Ketua Polis Johor. Ketua Pusat Pengajian Sains Pengurusan Maktab PDRM, Datuk Syafiee Ismail dilantik secara rasmi sebagai timbalan Ketua Polis Johor yang baru berkuat kuasa hari ini. Tiga rentung dalam kemalangan membabitkan 2 lori dan sebuah kereta di Mengkuang Bera, Pahang kira-kira jam 6 pagi tadi. Semua mangsa yang maut dipercayai pemandu dan 2 penumpang kereta yang hangus akibat kemalangan itu. Pemandu dan kelindan 2 lori terbabit bagaimanapun dilapor tidak mengalami kecederaan. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Anwar Hassan berkata, 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat
Traing bergegas ke tempat kejadian sebaik mendapat maklumat. Sebaik tiba di lokasi, mereka bertindak memadamkan kebakaran kereta dengan menggunakan buih. Mayat dikeluarkan selepas api dipadamkan dan dihantar ke Hospital Sultan Ahmad Shah Temerloh. Punca kemalangan sedang disiasat. Di Kelantan, seorang lelaki maut manakala rakannya melarikan diri selepas kenderaan dinaiki yang membawa muatan daun ketum terbabas dan merempuh belakang sebuah trailer pagi tadi. Kejadian kira-kira jam 6 pagi berlaku di kilometer 46 Jalan Gua Musang, Kuala Krai dekat Paloh 2. Difahamkan mereka dalam perjalanan dari Gua Musang menghala Kuala Krai. Menurut Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintenden Muhammad Taufik Maidin, mangsa yang juga penumpang kereta maut di tempat kejadian akibat cedera parah. Anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang mengambil masa setengah jam bagi mengeluarkan mayat yang tersepit. Berdasarkan maklumat, kereta itu penuh dengan daun ketum termasuk di tempat duduk belakang dan di dalam bonet. Mayat dihantar ke Hospital Gua Musang. Siasatan lanjut masih dijalankan termasuk memburu pemandu kereta terbabit. Sensor, Swafoto, Sportif, Unlock Your Style dibawakan oleh Vivo S1. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM selesai menjalankan siasatan ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak membabitkan dana SRC International pada 12 Jun tahun lalu. Saksi pendakwaan ke-57 mendedahkan pihaknya mengemukakan kertas siasatan itu kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya pada tarikh berkenaan. Penolong kanan Pesuruhjaya Bahagian Operasi Khas SPRM Rosli Hussein berkata demikian semasa pemeriksaan balas Peguam Bela Harvin Jejit Singh. Saksi memaklumkan tindakan itu diambil sebagai cadangan untuk mendakwa Datuk Seri Najib di mahkamah. Turut didedahkan kertas siasatan itu pada pertama kalinya dikemukakan kepada Penjabat Timbalan Pendakwa Raya pada 31 Disember 2015 yang mana tarikh akhir diberikan ketuanya Bahri Muhammad Zain untuk melengkapkan siasatan. Perbicaraan kes membabitkan Datuk Seri Najib atas dakwaan salah guna dana SRC International hari ini memasuki hari ke-55. Rosli adalah saksi pendakwaan terakhir untuk perbicaraan kes ini. Seorang lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes kebakaran membabitkan mimbar dan permaidani Masjid Padang Setul di Padang Terap, Kedah semalam. Ketua Polis Daerah Padang Terap, DSP Noh Idris berkata, lelaki tempatan berusia 23 tahun itu ditahan kira-kira jam 3 petang di Kampung Tanjung Pedu di daerah sama. Semakan awal mendapati suspek memiliki 2 rekod jenayah berkaitan khianat dan judi. Polis mempunyai bukti kukuh untuk mengaitkan suspek dengan jenayah khianat terhadap masjid berkenaan. Siasatan masih dijalankan bagi mengetahui motif kejadian. Dalam kejadian jam 5.40 pagi semalam, seorang jemaah yang hendak menunaikan solat subuh terkejut apabila mendapati ada kesan kebakaran pada bahagian mimbar dan permaidani masjid. Kejadian seumpamanya adalah yang keempat berlaku di beberapa masjid di Kedah. Kes disiasat mengikut Seksyen 295 Kanun Keseksaan kerana perbuatan khianat. Hujan berterusan sejak malam tadi menyebabkan 5 kawasan di sekitar Tawau, Sabah dilanda banjir kilat. Sehingga jam 12.30 hari tadi, ia menjejaskan 85 rumah termasuk Maktab Rendah Sains Mara MRSM Tawau. Difahamkan hujan lebat bermula kira-kira jam 12.30 tengah malam tadi. Beberapa kawasan rendah dinaiki air mencecah paras lebih 1 meter. Ada beberapa kawasan dinaiki air di daerah Tawau ini dan tempat yang pertama dinaiki air ini di Pasir Putih. Keadaan ini berlaku kerana hujan yang lebat sepanjang malam dan bacaan air laut 3.2 meter menyebabkan limpahan air ini tak dapat keluar ke laut dan menyebabkan banjir yang agak tinggi berlaku pada hari ini di Pasir Putih. Turut terjejas Kampung Serudung Baru Batu 18, Kampung Indra Sabah, Kampung Rawa-Rawa serta Kampung Apas Perit. Pagi ini di Kampung Pasir Putih berlaku lagi banjir disebabkan hujan yang berterusan dari subuh hinggalah hari ini. Sekarang paras banjir yang berlaku ketika ini, paras ini. Bayangkanlah kalau saya berdiri, paras leher. Diharap pihak yang berwajib ambil tindakanlah seterusnya
untuk menyelesaikan masalah ini. Ini banjir yang kira kedua kali lah kuat setakat ini. Selama 30 tahun kami di sini. Lepas tu kami mengharapkan pihak berwajib datanglah sini membantu kami. Sejak pagi tadi, bantuan dari pelbagai agensi telah disalurkan kepada penduduk terjejas, namun sehingga kini tiada pusat pemindahan dibuka. Baik, setelah hampir 50 hari bertungkus lumus menyediakan laporan mengenai ibadah haji, 13 petugas media selamat pulang ke tanah air hari ini. Mereka antara kumpulan kedua jemaah haji Malaysia yang tiba pagi tadi melalui penerbangan dari Jeddah, Arab Saudi. Dua wakil dari Bilik Berita Media Prima Berhad, Fazilah Hani Harun dan Nurliza Saleh mengakui pengalaman membuat liputan haji sesuatu yang amat istimewa sepanjang menceburi bidang kewartawanan. Selain menyediakan laporan setiap hari, petugas media juga berpeluang menunaikan ibadah haji seperti jemaah yang lain. Perasaan saya sangat terharu sangat sebab berjaya dah, macam kiranya bersyukur sebab dapat mengerjakan haji sekali dengan buat kerja kan, macam tak sangka yang saya diberi peluang ni. Ini pada saya adalah tugasan yang terbaik dalam hidup saya dan saya bersyukur sangat-sangat semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Saya diberi peluang yang sangat saya rasa sangat besar lah sebab ini adalah assignment yang paling teragung yang pernah saya buat. Saya rasa sangat sampai tak tahu nak cakap lah kan. Tapi saya nak balancekan antara kerja dengan ibadah tu. Saya bersyukur sangat sebab Allah permudahkan segalanya. Dan semoga saya punya ibadah diberkati. Seperti jemaah lain, mereka juga berdepan pelbagai pengalaman dan cabaran sepanjang melakukan ibadah sambil bekerja. So perjalanannya sangat lancar. Terima kasih banyak kepada pihak tabung haji yang sangat menjaga kebajikan kami walaupun pada awalnya mungkin ada yang sakit-sakit tetapi dijaga kebajikannya bagaikan ahli keluarga sendiri. So semua laporan dapat kita bawakan kepada para penonton secara lancar, kemas. Kesemua mereka bersama jemaah haji lain tiba dengan penerbangan MAS XY7655 kira-kira jam 7 pagi tadi. Sebanyak 69 penerbangan terlibat dalam operasi membawa pulang 30,200 jemaah haji Malaysia. Penerbangan pulang terakhir dijadualkan pada 12 September ini. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia MATRADE kini mempunyai 20 platform di bawah program e-trade dengan kemasukan platform terbaru Halal Street UK. Justru Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Syarimatun Mat Saleh berkata, perusahaan kecil dan sederhana PKS kini mempunyai lebih banyak pilihan untuk menerokai pasaran ekspor. As we all know, e-commerce is a cost-effective way for SMEs to export their product as compared to the conventional business. Terdahulu, MATRADE mengumumkan kemasukan Halal Street UK sebagai platform e-dagang pertama di bawah program e-trade yang menyasarkan pasaran United Kingdom dan Eropah. Sejak Oktober 2014, 2,200 PKS di seluruh negara telah menerima manfaat bantuan program e-trade yang telah memacu jualan ekspor dalam kalangan PKS tempatan. Dengan itu, Malaysia mampu meningkatkan sumbangan ekspor PKS daripada 17.5% tahun lalu kepada 25% menjelang 2025. Gapurna Permai Sendirian Berhad GPSB, pemegang franchise induk kedai kopi jenama Costa Coffee di Malaysia, melabur RM6 juta setakat ini untuk membuka 6 cawangannya di sekitar Lembah Kelang. Pengarahnya Nur Izzati Muhammad Salim berkata pihaknya bercadang untuk meningkatkan pelaburan menjelang 2020 dengan membuka lebih banyak cawangan hasil maklum balas positif pelanggan.
The target market is basically about 75%. We're targeting at least, it depends on the segmentation. So we have different formats. Like as you can see, this is a retail store. We do also have kiosks. We do also have drive-thrus. We do also will venture into transient orientated developments, transit hubs, which will cater to a different segmentation altogether. So this is how you basically go all out, all walks of life, and you basically roll out all throughout Malaysia. So you can. Terdahulu berlangsung majlis perasmian cawangan Costa Coffee di Petaling Jaya. Tahun lalu, Gapurna Permai memeterai perjanjian terma Indo dengan Costa Coffee dari United Kingdom bagi melantik syarikat itu sebagai franchisee induk rangkaian di Malaysia. Di bawah perjanjian itu, pemegang franchise berkenaan berhasrat membuka 65 cawangan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan luar negara, lebih 12 anggota tentera Burkina Faso terbunuh dalam serangan kumpulan pengganas. Serangan menyasarkan anggota tentera yang bertugas di cawangan Kotogo di wilayah Soum. Ia turut mengakibatkan sebilangan anggota tentera mengalami kecederaan. Penyerang dikatakan menggunakan senjata api dan membakar sebahagian besar kem itu. Operasi udara dan darat yang dilakukan pihak tentera berjaya mengawal keadaan. Bagaimanapun, identiti penyerang tidak didedahkan. Selepas 3 hari, kebakaran Pulau Gran Canaria di Sepanyol masih belum menunjukkan tanda-tanda akan reda dalam masa terdekat. Jumlah penduduk yang terpaksa dipindahkan meningkat hampir 2 kali ganda kepada lebih 9,000 orang. Sehubungan itu, anggota bomba tambahan turut dikerah bagi membantu usaha memadam api kepada lebih 1,000 anggota. Beberapa pelancong juga terpaksa meninggalkan hotel di luar bandar dan dipindahkan ke penginapan lain sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, sebanyak 12 jalan telah ditutup. Namun operasi di lapangan terbang antarabangsa Las Palmas masih berjalan seperti biasa. Sementara itu, di Bolivia, lebih 471,000 hektar kawasan hutan musnah akibat kebakaran yang bermula sejak 5 hari lalu. Lebih membimbangkan apabila api di timur Santa Cruz itu semakin menghampiri sempadan dengan Paraguay. Menurut jurucakap tempatan, usaha memadam api menjadi sukar akibat cuaca panas dan kering, manakala tiada ramalan hujan sehingga seawal September. Api dilaporkan tercetus berikutan aktiviti membakar tanah ladang, iaitu satu tradisi penduduk tempatan yang dipercayai boleh meningkatkan kesuburan tanah. Facebook dan Twitter mengumumkan telah mengambil langkah menyekat beberapa akaun pengguna yang didakwa dikendalikan oleh pihak di China. Akaun terbabit disyaki beroperasi dari China yang dilihat cuba melemahkan legitimasi dan pergerakan protes di Hong Kong. Twitter berkata ia mengeluarkan 936 akaun yang diguna untuk menyebarkan percanggahan politik di Hong Kong. Manakala Facebook membuang 5 akaun pengguna, 7 Facebook page dan 3 kumpulan dalam laman sosial itu. Menurut jurucakap FB, meskipun individu di sebalik akaun terbabit cuba menyembunyikan identiti mereka, siasatan menemui kaitan dengan kerajaan China. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman gembira dengan pencapaian cemerlang yang dilakar skuad rugby bawah 18 tahun negara apabila berjaya mempertahankan kejuaraan di Kejohanan Rugby 7 sebelah Asia pada Ahad lalu. Menyambut ketibaan skuad negara di KLIA 2 semalam, beliau mahu aksi konsisten itu diteruskan pemain sehingga ke peringkat senior untuk mencipta kejayaan yang lebih besar selepas ini. Ketibaan skuad negara disambut Syed Saddiq dan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Syapawi Ismail serta Presiden Kesatuan Rugby Malaysia Datuk Syahrul Zaman Yahya semalam. Skuad negara berjaya menewaskan tuan rumah China 14-10 pada aksi final di Kunming, China Ahad lalu. Sekaligus berjaya mempertahan gelaran yang dimenangi pada tahun lalu. Menurut Ketua Jurulatih Wan Nur Syahmi Wan Daud, komitmen tinggi dan kerjasama yang ditunjukkan oleh pemain antara kunci
kejayaan mereka mempertahankan kejuaraan. Apabila mereka dapat mempertahankan trofi, dia jelas menunjukkan bahawa bakat anak muda dalam bidang rugby ini sangat baik, dan saya berharap bahawa prestasi ini dapat diteruskan juga. Pada masa yang sama, pemekasaan bagi National Rugby Development Program perlu diteruskan, dan bawah pimpinan yang baru saya agak yakin mereka dapat lakukan perkara yang sama. Sementara itu, Kapten Pasukan Muhammad Faiq Aslah Muhammad Satar mengakui saingan kali ini agak sukar dan dia gembira komitmen latihan gandingan 9 pemain baru dan 3 pemain lama skuad ini berjaya membuahkan hasil. Tapi yang kali ini lagi besar saingan dia sebab semua hantar tim-tim yang power yang dah collect satu negara, utamanya China lah. China memberi saingan yang kuat kepada kita dan alhamdulillah kita dah berjaya lah, menangi perjalanan dan dapat tahankan kejuaraan untuk kali kedua. Baik, Buletin 1.30 sampai di sini. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan aksi pertarungan air. Saya Azaria Tagaya, salam hormat.